Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pagi ini kita memperincikan lagi pengenalan latar belakang bagi suratul Mulk. InsyaAllah hari yang berikutnya kita akan masuk kepada keterangan dan tafsiran ayat yang pertama. Jadi pagi ini kita nak tumpu kepada dua tajuk. Yang pertama adalah segmen ataupun sinopsis 30 ayat suratul Mulk. Kemudian kita akan mempelajari tentang apakah pendekatan yang Allah gunakan dalam suratul Mulk. 30 ayat. Macam mana cara kita nak belajar suratul Mulk? Apa pendekatan yang kita akan gunakan? InsyaAllah sebentar lagi saya akan terangkan. Baik, kita pergi dulu kepada segmen surah Al-Mulk. Segmen ni maksud dia kumpulan-kumpulan ayat dalam suratul Mulk ini kita nak klusterkan dia kepada tajuk apa. Dia ada 30 ayat. 30 ayat itu sebenarnya kalau kita lihat kepada 5 ayat yang pertama, 5 ayat yang pertama kita jadikan ia sebagai pembuka kepada suratul Mulk, kita akan dapat mengetahui bahawa kekuasaan Allah itu Allah tunjukkan, Allah paparkan, ia berkaitan kekuasaan Allah di dunia. Okay. Surah Al-Mulk ni ayat core dia, ayat utama dia sebenarnya adalah ayat yang pertama. Jadi suratul Mulk ni kalau kita nak faham dia, kita ambil ayat pertama tu, maka ialah ayat itulah yang menjadi ayat utama kepada ayat-ayat yang lain. Jadi kalau suratul Mulk, perkataan Al-Mulk tu kan maksudnya adalah kerajaan. Dan ayat yang pertama Allah menyebut dia wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah tu dia berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tetapi ayat satu ni dia umum. Allah tidak menyebutkan seluas mana kerajaan dia. Dia cuma bagi tahu biyadihil mulk, dia menguasai segala kerajaan. Tapi Allah tidak memperincikan lagi seluas mana kerajaan dia. Jadi apabila kita gunakan kaedah sinopsis si segmen-segmen ini, kita dapati 5 ayat yang pertama kita akan jumpa nanti kekuasaan Allah semasa di dunia. Kalau kita buka, kita lanjutkan dengan ayat yang berikutnya, iaitu ayat 6 sampai ayat nombor 12. Allah bawa kita kepada memahami kekuasaan Allah tu bukan hanya di dunia saja. Kalau 5 ayat pertama tadi kaitan dengan dunia, tetapi ayat yang ke-6 sampai 12 kekuasaan Allah itu, ianya kerajaan Allah itu sampai ke hari akhirat. Jadi ayat 6, 12 ni nanti kita akan jumpa tentang syurga dan neraka. Neraka dan syurga. Kemudian apabila kita lanjutkan lagi baca, masuk ayat 13 sampai ayat nombor 24, Allah kembali menerangkan seluas mana, sesempurna mana kekuasaannya yang meliputi di dunia. Apabila kita pergi kepada hujung suratul Mulk, bermula ayat 25 sampai ayat 30, Allah membuat kombinasi
kekuasaan dia, kekerajaan dia di dunia dan di hari akhirat. Jadi kalau tuan-tuan kumpul pembuka, penutup, pertengahan antara pembuka dan penutup, sebenarnya kerajaan Allah ini merangkumi skop mana? Dunia dan juga akhirat. Okay. Untuk lebih jelas lagi, marilah kita sama-sama melihat pendekatan di dalam suratul Mulk ini. Kita akan pecahkan ayat tadi tu, 30 ayat tu, kita rangkumkan ada 15 bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita baca Al-Mulk ni, otak kita ni kita dah letakkan dah. Apabila nak baca Al-Mulk, Allah Ta'ala nak terangkan hebatnya dia, besarnya dia, kekuasaan dia itu ada 15. Jadi ingat dah, baca Al-Mulk ada 15 bukti Allah itu berkuasa. Jadi tuan-tuan, saya sebut tadi awal-awal, ayat 1 suratul Mulk menjadi ayat apa? Menjadi ayat core dia. Jadi ayat 2 sampai ayat 30, ayat 2 sampai 30 ni semua akan pergi kepada bincang ayat 1. Saya faham tak maksud dia? Maksud dia, kalau ayat 1 ni dia jadi ayat, kita panggil apa? Ayat utama. Tetapi ayat 2 memperincikan ayat 1, ayat 3 perincikan ayat 1, sampai ayat 30 ni semua akan pergi kepada bincang ayat nombor berapa? Ayat nombor 1. Okey, jelas? Kalau kita baca ayat nombor 1, Allah kan bagi tahu dia menguasai segala apa? Segala kerajaan. Kerajaan ini, kenapa Allah boleh sampai kuasai semua kerajaan? Dunia pun dia yang empunya, takdir dia, akhirat pun di bawah kepunyaan dia, dia juga yang menguruskan akhirat. Maka dalam ayat yang pertama tu memberikan jawapan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebab dia menguasai atas segala sesuatu. Masuk saja ayat 2, Allah sudah menerangkan. Nak tahu kekuasaan Allah itu macam mana? Allah mulakan dengan ayat 2 sampai 30. Okey. Ayat 2 sampai 30 ni kita kumpulkan dia, kita dapat keluarkan dia ada 15 bukti Allah itu dia berkuasa. Bukti yang pertama, hari ini kita cerita 15 bukti secara umum saja. Bukti yang pertama, dia mematikan dan dia menghidupkan semua makhluk. Ini ayat nombor berapa? Ayat nombor 2. Masuk saja ayat nombor 3, ayat nombor 4. Allah Ta'ala tunjukkan bukti kekuasaan dia yang kedua. Dia mencipta 7 lapis langit dengan sangat teliti, sempurna, tidak ada cacat cela. Itu ayat berapa? 2 dan 3. Apabila kita teruskan baca ayat nombor 5, Allah Ta'ala nak kata pada kita bukti kekuasaan Allah yang ketiga. Dia ciptakan bintang ni untuk hias langit. Dalam masa yang sama Allah kata bintang ini akan digunakan untuk merejam mana-mana syaitan yang mencuri berita-berita di langit. Itu bukti yang ketiga. Ayat nombor berapa? Ayat nombor 5. Apabila kita baca ayat nombor 5, kita teruskan lagi baca, masuk ayat 5 sampai ayat nombor 11, Allah Ta'ala kata bukti keempat Allah ini dia berkuasa. Dia telah menciptakan neraka, yang neraka itu sudah wujud
neraka itu untuk Allah masukkan mana-mana syaitan dan orang yang ikut syaitan. Itu ayat nombor berapa? 5 sampai 11. Okey, selesai. Apabila masuk ayat nombor 12, Allah Ta'ala kata syurga itu telah pun diciptakan, tapi untuk siapa? Untuk orang-orang yang sangat takut kepada Allah. Dia tak nampak Allah, dia takut pada Allah. Dia duduk seorang-seorang, dia takut kepada Allah. Itulah ayat 12 yang merujuk kepada bukti yang ke-5. Okey, jelas tuan-tuan? Okey. Apabila kita baca ayat yang berikutnya, kita bacalah ayat nombor 13 dan ayat nombor 14. Allah Ta'ala kata, kamu nak tahu tak? Ilmu Allah ni dia sangat luas. Tuan-tuan sekarang sedang fikir apa? Dalam hati tuan-tuan ini terlintas apa? Semua Allah tahu. Tuan-tuan sedang marah siapa? Tahan sedih, gembira, bahagia, ada hasad, dendam. Allah bagi tahu, dia tahu apa yang ada di dada kita. Ikhlas tak? Allah tahu. Itu pada ayat nombor berapa? Ayat nombor 13 campur dengan ayat nombor 14. Tuhan kata dia itu mengetahui sedetail-detail perkara. Itu adalah bukti kekuasaan Allah. Nombor berapa? Nombor 6. Kita baca lagi surah Al-Mulk, naik pula ayat nombor 15. Allah Ta'ala kata bukti kekuasaan dia yang ke-7, Allah ciptakan bumi ini mudah untuk kita duduk di dalamnya. Dan bumi ini, kata Allah, ia merupakan tempat kamu boleh mendapat nikmat rezeki. Bukti nombor 7. Ayat nombor berapa? Ayat nombor 15. Ayat nombor 15 ni seolah-olah Tuhan kata, engkau pergilah berjalan berjuta-juta batu jauhnya. Tuhan kata, engkau pergilah mana-mana tempat, itu adalah bumi yang Allah ciptakan. Dan Allah Ta'ala kata, pergilah mana-mana, dekat situ makanlah rezeki dia. Bukti yang ke-7. Kita baca pula ayat nombor 16 sampai ayat nombor 17. Allah Ta'ala bagi tahu macam ni. Ingat tak bukti 7 kan? Ayat nombor berapa tadi? Ayat nombor 15. Tapi apabila tuan-tuan baca ayat nombor 16, tuan-tuan baca ayat nombor 17, Allah Ta'ala ni dia nak kata macam ni. Dia kata, waktu korang baca ayat 15, Allah Ta'ala kata apa? Aku jadikan bumi ni untuk kamu manusia dapat nikmat. Tapi baca ayat 15, 16 dan 17, Tuhan kata apa? Aku boleh terbalikkan bumi tu. Aku boleh tukar bumi itu. Daripada kamu gunakan dapat nikmat, aku boleh gunakan bumi itu untuk menghantar bala, menghantar apa? Azab di bumi itu. Itu bukti yang ke-8. Tadi kita baca ilmu ni, kita rasa macam, ya Allah, bumi ni Allah yang punya. Dia boleh ubah, boleh jadi baik, boleh jadi tempat azab. Itulah dalam Al-Mulk. Okey, bukti nombor 8. Apabila kita baca ayat nombor 18, ayat nombor apa? Ayat nombor 19. Allah Ta'ala kata, cuba korang tengok semua burung-burung yang terbang di udara. Kenapa? Kerana burung ni kan ringan, kecil, tapi dia boleh lawan angin tu. Kan Tuhan kata, cuba kau perhatikan, kenapa dia tak jatuh?
dia kembangkan sayap dia, dia kucukkan sayap dia. Siapa yang bagi dia tak jatuh tu? Dia lawan angin tu, kuat angin tu. Sebab tu kereta kita ni letak cermin depan. Betul tak? Kita pakai helmet tutup sebab apa? Nak lawan angin ni. Tapi burung, ya Allah, lajunya dia terbang. Macam mana dia tak jatuh? Tuhan nak kata, itulah kekuasaan Allah. Allah bagi tahu antara bumi dengan langit tu, siapa yang jaga dia? Dialah. Okey, bukti yang ke-9. Ayat nombor berapa? Ayat nombor 19. Baca ayat yang berikutnya, iaitu ayat nombor 20 dan ayat nombor 21. Allah Ta'ala kata bukti kekuasaan dia yang ke-10. Allah Ta'ala kata tak ada siapa-siapa yang boleh tolong kamu kalau Allah nak datangkan azab kepada kamu. Dan Allah bagi tahu tak ada siapa-siapa yang boleh bagi rezeki kepada kamu melainkan Allah. Nanti waktu kita sampai dekat ayat nombor 20 dengan ayat nombor 21, bukti yang ke-10, nanti kita akan kaitkan dengan kisah burung. Mungkin selama ni kita baca, okey, burung terbang kecil, tak jatuh, tetapi sebenarnya kisah burung ini sangat dekat dengan orang Arab musyrikin. Ingat tak kisah burung? Jangan ingat burung tu kecil, dia tak boleh buat apa-apa. Siapa yang dia ingat surah gajah? Ingat surah gajah? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surah gajah tak? Surah gajah. Surah gajah tu, Abrahah yang naik gajah tu, macam mana dia boleh mati? Siapa yang lawan dia? Allah hantar apa? Wa arsala alaihim tayran ababil. Kami hantar burung-burung berbendung-bendung. Gajah yang besar dapat dikalahkan dengan burung-burung yang kecil. Hebat tak Allah? Okey, kemudian ayat bukti yang ke-11, ia berada pada ayat nombor 23. Allah Ta'ala nak kata bukti kekuasaan dia yang kedua, yang ke-11. Allah Ta'ala kata, apa yang ada pada kamu apa? Boleh mendengar, boleh melihat, dan boleh Allah bagi kepada hati. Okey, itu bukti yang ke-11. Bukti yang ke-12. Bukti 12 ni apa? Bukti nombor 12 ni ia berada pada ayat nombor 24. Okey, bukti nombor 12 ni Allah kata macam ni. Allah kata kamu semua ni berkembang biak. Betul tak? Anak beranak kita bertebaran. Betul. Ada yang duduk luar negara, ada duduk macam-macam bertebaran. Kalau nak kumpul keluarga kita ni terlalu ramai contoh. Tapi senang tak nak kumpulkan diorang dalam satu masa? Senang tak? Baliklah anak-anak ayah semua balik, nak kumpul senang tak? Oi, susah. Tetapi apabila kita masuk dalam suratul Mulk ayat 24, Tuhan kata apa? Lah, nak kumpulkan kamu ni semua manusia yang berselerakkan di muka bumi ni, Tuhan kata senang je. Betul tak? Kan nanti di akhirat kita akan dikumpulkan. Ada siapa boleh lari? Ada siapa yang tak nak datang? Allah boleh himpunkan. Itu kekuasaan di nombor 12 pada ayat nombor 24. Apabila kita masuk bukti yang ke-13, iaitu pada ayat nombor 25 dan 26, hebatnya Allah ni, Dia saja yang mengetahui bila kiamat tu datang. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni, benda yang paling besar sekali
adalah datangnya kiamat. Tapi siapa tahu kiamat berlaku bila? Tidak ada siapa yang tahu. Tetapi Allah bagi tahu dekat ayat nombor 25 dan 26, dia sahaja yang tahu kiamat itu berlaku bila. Hebatnya Allah Azza wa Jalla. Kemudian masuk kepada ayat nombor 27, 28, 29, Allah mengatakan siapa-siapa yang kalau Allah tentukan dia nak dapat azab, tak ada siapa-siapa boleh lari. Itu pada bukti yang ke-14. Dan ayat yang ke-30 akhir sekali, ayat 30 suratul Mulk, tentang apa agak-agaknya? Ayat yang akhir adalah tentang air. Allah Ta'ala nak kata, hei manusia, korang ni lemah tau. Allah Ta'ala kata, kalau dia keringkan air tu di dalam bumi ni, kalau kamu koreklah, korek kata Allah, kau gunalah alat apa pun, kalau Allah kata kalau kami tahan air tu, tak ada siapa-siapa yang boleh bawa air tu keluar, melainkan siapa? Melainkan dia. Okey, habislah ayat yang ke-30. Jadi ayat 30 ni dikumpul, dipecah-pecahkan. Kita boleh letakkan ada 15 bukti kekuasaan Allah di dalam suratul Mulk. Tapi mesti kita terfikir kan, kenapa ayat akhir sekali Allah tutup tentang air? Mungkin kita tak nampak takjub sangat air ni kan, sebab tempat kita selalu ada air. Tapi tuan-tuan tahu tak, kita hidup ni sebenarnya berpunca dari apa? Punca daripada air. Tubuh badan tuan-tuan dan perempuan tu perlukan air tak? Perlukan air tak? Perlu air. Tu yang doktor bagi nasihat, minum air cukup ya pak cik, dia kata. Betul tak? Selalu ingat. Rupa-rupanya dengan air saja sudah menunjukkan hebatnya Allah. Itulah ayat pertama, dia kata wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rupa-rupanya yang jaga air kita ni semua bukan syarikat bekalan air Selangor. Betul tak? Yang jaga air kita siapa? Allah. Allah tak cas pun, percuma sampai bila-bila. Pemurah tak Allah? Tapi apa yang kita buat di atas kepemurahan Allah tu? Sedangkan kita hidup dengan air. Tapi apa yang kita buat kepada Allah? Apa sumbangan kita kepada Islam? Apa sumbangan kita untuk agama dia? Sedangkan Allah tak pernah pun minta bayar pada air yang kita minum. Fikir-fikirkan. InsyaAllah besok saya bagi nota pada tuan-tuan puan, kita mulakan dengan ayat yang pertama, InsyaAllah. Jadi saya minta maaf pagi ni tak dapat sediakan lagi nota. Walau bagaimanapun, sikit sebanyak kita dah mendapat panduan bagaimana kita nak memasuki pembelajaran tadabbur surah Al-Mulk. Moga-moga Allah memberikan keberkatan pada umur kita, pada kesihatan kita, pada rezeki kita. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah memberikan kita syafaat daripada Al-Quranul Karim. Moga-moga kita dijauhkan oleh Allah daripada azab kubur, dan surah Al-Mulk ini menjadi peguam kita, pembela kita nanti di hari akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.